Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pensyarah Dr. Anidah dan rakan seperjuangan saya. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan berkenaan tajuk kajian ke atas banjir kilat di Selangor, Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Ashraf selaku ketua kumpulan bersama-sama rakan saya iaitu Muhammad Azmin Hafiz, Muhammad Faid Ahmad, Muhammad Hakimi Iman, Muhammad Syafrizal Afifi, Nur Haifau Humaira, Nur Nadirah dan Nurul Irdina. Bahagian pertama merupakan bahagian pengenalan. Banjir kilat didefinisikan sebagai banjir yang berlaku dengan cepat atau tidak dijangka. Situasi hujan yang tidak berhenti selama beberapa jam atau berterusan menyebabkan banjir kilat berlaku. Fenomena banjir kilat berlaku disebabkan pembangunan yang mengabaikan penjagaan alam sekitar. Banjir kilat akan berlaku sekiranya proses biofizikal dan tidak balas manusia semakin tidak seimbang. Seterusnya, penyataan masalah kajian. Pembangunan yang pesat berlaku apabila banyak kawasan berkembang menjadi sebuah bandar iaitu melibatkan perumahan, bangunan industri dan infrastruktur. Namun, aktiviti pembangunan sering menjadi isu yang menyebabkan bencana alam berlaku seperti banjir kilat di kawasan bandar. Seterusnya, sistem peparitan yang tidak sistematik dan tidak diselenggara dengan sempurna serta masalah pencemaran longkang yang berlaku sehingga tidak mampu menampung jumlah air hujan yang banyak. Seterusnya, proses pembandaran telah membawa kepada pemodenan banyak kawasan, antaranya kawasan tanah pamah telah ditebus guna dengan mengambil alih tanah dari pergunungan. Di samping itu, pemendapan sungai juga boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang akan mempengaruhi pembentukan pemendapan sungai seperti isu padu air atau hala laju air sungai, kecerunan, muatan sungai, bentuk alur, jenis batuan dan halangan. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian yang dijalankan adalah seperti berikut. Objektif pertama, mengenal pasti atau menyiasat faktor-faktor menyebabkan banjir kilat. Objektif kedua adalah mengenal pasti kesan negatif terhadap pembangunan yang tidak terancang. Objektif ketiga adalah mengkaji langkah intervensi kerajaan dalam mengatasi banjir kilat. Dan objektif keempat adalah membina model pembangunan holistik untuk mengatasi isu alam sekitar. Seterusnya adalah analisis untuk objektif 1 iaitu mengenal pasti atau menyiasat faktor-faktor menyebab banjir kilat. Berdasarkan graf 1 di atas, seramai 40 orang responden atau 47.1% sangat bersetuju bahawa perubahan cuaca menjadi sebab utama berlakunya banjir kilat. Selain itu, seramai 32 orang responden atau 37.6% turut bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, sebanyak 10.6% atau 9 orang responden tidak pasti dengan soalan yang dinyatakan. Di samping itu, seramai 3.5% atau 3 orang responden tidak bersetuju, manakala 1 orang responden bersamaan 1.2% sangat tidak bersetuju dengan soalan di atas. Rumusannya, rata-rata responden bersetuju kerana apabila berlakunya cuaca hujan, kebiasaannya air akan meningkat dengan pantas dan menyebabkan banjir kilat. Graf 2 pula menunjukkan seramai 47 orang responden bersamaan 55.3% sangat bersetuju, manakala 37.6% atau 32 orang responden bersetuju bahawa banjir kilat berlaku akibat daripada limpahan air sungai atau longkang yang tersumbat. Selain itu, sebanyak 4 orang responden atau 4.7% tidak pasti bahawa longkang tersumbat menjadi punca utama banjir kilat. Seterusnya, sebanyak 1 orang responden atau 1.2% tidak bersetuju, manakala 1 orang responden juga bersamaan 1.2% sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Kesimpulannya, kebanyakan responden bersetuju bahawa longkang yang tersumbat menjadi punca utama banjir kilat. Graf 3 di atas menunjukkan sebanyak 49 orang responden atau 57.6% sangat bersetuju, manakala 37.6% atau 32 orang responden
bersetuju bahawa sistem saliran yang tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan ketidakupayaan untuk menampung jumlah air yang berlebihan. Selain itu, seramai 3 orang responden bersamaan 3.5% tidak pasti bahawa sistem saliran yang tidak diselenggara dengan baik menjadi punca banjir kilat. Walau bagaimanapun, sebanyak 1 orang responden atau 1.2% sangat tidak bersetuju bahawa banjir kilat berlaku disebabkan sistem saliran yang tidak diselenggara dengan baik. Hal ini menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa sistem saliran yang tidak diselenggara dengan baik turut menjadi punca banjir kilat. Untuk graf keempat pula, graf keempat menunjukkan sebanyak 46 orang responden atau 54.1% sangat bersetuju, manakala seramai 37.6% bersamaan 32 orang responden bersetuju bahawa pembangunan pesat menyebabkan meningkatnya kawasan Tepu Bina. Seterusnya, sebanyak 5 orang responden atau 5.9% tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana mungkin kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang kawasan Tepu Bina. Bagi responden yang sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju, masing-masing mempunyai 1 orang responden bersamaan 1.2%. Kesimpulannya, kebanyakan responden bersetuju bahawa kawasan Tepu Bina wujud akibat daripada aktiviti pembangunan yang pesat. Graf 5 di atas menunjukkan sejumlah 53 orang responden atau 62.4% sangat bersetuju, manakala 24 orang responden bersamaan 28.2% bersetuju bahawa pemusnahan hutan yang tidak terkawal merupakan punca berlakunya bencana alam. Selain itu, seramai 7 orang responden atau 8.2% tidak pasti dengan pernyataan di atas. Walau bagaimanapun, terdapat 1 orang responden bersamaan 1.2% sangat tidak bersetuju bahawa pemusnahan hutan secara berleluasa bukanlah punca berlakunya bencana alam. Melalui graf ini, dapat dirumuskan bahawa rata-rata responden bersetuju bahawa pemusnahan hutan yang tidak terkawal menjadi punca berlakunya bencana alam. Graf ke-6 ataupun graf yang terakhir di dalam bahagian ini menunjukkan seramai 58 orang responden atau 68.2% sangat bersetuju, manakala 24 orang responden bersamaan 28.2% bersetuju bahawa pembangunan yang tidak lestari menjadi punca berlakunya bencana alam. Selain itu, sebanyak 1 orang responden atau 1.2% tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Walau begitu, terdapat 2 orang responden bersamaan 2.4% sangat tidak bersetuju dengan pernyataan bahawa pembangunan yang tidak lestari akan menyebabkan berlakunya pelbagai bencana alam. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa pembangunan yang tidak lestari mendorong berlakunya bencana alam. Berdasarkan graf 7 di atas menunjukkan sebanyak 51 orang responden atau 60% sangat bersetuju. Selain itu juga, seramai 28 orang responden atau 32.9% turut bersetuju dengan pernyataan tersebut. Manakala terdapat seramai 1 orang responden atau 1.2% yang sangat tidak setuju. Malah terdapat 5 orang responden tidak pasti bahawa aktiviti pembangunan ini memberi kesan terhadap perubahan lanskap sesebuah kawasan di Lembah Kelang. Hal ini sangat setuju menunjukkan yang paling tertinggi kerana proses pembangunan yang tidak terkawal oleh manusia akan menyebabkan berlakunya perubahan yang secara drastik terhadap sesebuah kawasan yang boleh mengubah bentuk asas sesuatu tempat. Aktiviti pembangunan seperti pembinaan jalan raya, projek perumahan dan sebagainya memberi kesan yang negatif dan memberi kesan secara tidak langsung kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan yang berdekatan. Graf 8 di atas menunjukkan seramai 45 orang responden atau sebanyak 52.9% responden yang sangat bersetuju. Manakala 30 orang responden bersamaan 35.3% bersetuju bahawa perorokan hutan yang berluasa memberi kesan negatif terhadap sektor pelancongan. Selain itu, seramai 7 orang responden atau sebanyak 8.2% tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat 2 orang responden yang tidak setuju dan sebanyak 1.2% atau hanya seorang responden sahaja yang sangat tidak bersetuju. Melalui graf ini, dapat dirumuskan bahawa rata-rata responden sangat bersetuju bahawa penerokaan hutan yang berluasa memberi kesan negatif terhadap sektor pelancongan yang boleh menjejaskan pendapatan ekonomi negara kerana hutan merupakan tarikan pelancong asing di mana terdapat keistimewaan terhadap tumbuh-tumbuhan serta keunikan sesuatu tempat. Manakala, bagi responden tidak bersetuju terhadap penerokaan hutan yang akan menjejaskan sektor pelancongan kerana terdapat banyak peruntukan yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan Selangor dalam membangunkan sektor pelancongan iaitu di tempat-tempat bersejarah di kawasan Lembah Kelang pada setiap tahun.
Berdasarkan graf 9, pelbagai spesies haiwan atau flora dan fauna terancam disebabkan aktiviti pembangunan yang tidak terkawal mengalami peratus yang paling tinggi iaitu seramai 47 orang iaitu 55.3% sangat setuju, manakala 32 orang responden sebanyak 37.6% setuju dan seramai 4 orang yang tidak pasti, manakala terdapat 1 orang yang tidak setuju dan 1 orang lagi responden yang sangat tidak setuju. Hal ini kerana aktiviti pembangunan yang tidak terkawal boleh merosakkan pelbagai spesies haiwan atau flora dan fauna seperti pembalakan haram yang menjadi punca haiwan hilang tempat perlindungan. Selain itu, aktiviti penjarahan sumber alam seperti penggondolan bukit secara berterusan atau tidak terkawal juga menjadi punca berlakunya peningkatan suhu setempat. Graf 10 menunjukkan peratus bagi penurunan kualiti alam sekitar seperti kesan pencemaran air dan tanah disebabkan sisa dari tapak pembinaan, iaitu sebanyak 47 orang responden atau 55.3% sangat setuju, manakala 30 orang responden atau 35.3% setuju dan 7 orang responden tidak pasti, manakala terdapat hanya seorang sahaja responden iaitu sebanyak 1.2% sangat tidak setuju. Kebanyakan responden sangat setuju dengan penurunan kualiti alam sekitar merupakan kesan negatif kerana berlakunya pencemaran air dan tanah berpunca daripada sisa tapak pembinaan yang tidak dilupuskan dengan kaedah yang sepatutnya, justeru membawa pencemaran terhadap tanah. Graf 11 menunjukkan seramai 52 orang responden iaitu 62.2% sangat bersetuju, manakala sebanyak 32.9% bersamaan dengan 28 orang responden setuju dan manakala 4 orang responden atau 4.7% tidak pasti dengan penyataan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat 1 orang responden sebanyak 1.2% sangat tidak bersetuju bahawa pembangunan yang tidak terancang menyebabkan gangguan ekosistem. Kesimpulannya, ramai responden sangat setuju kerana berlakunya gangguan ekosistem di kawasan Lembah Kelang merupakan punca utama mengancam kelestarian sumber dan alam sekitar. Graf 15 meningkatkan sistem pemerintahan dan saliran bagi memastikan ianya sentiasa berfungsi dan dalam keadaan baik melalui kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf sekiranya perlu dan mengikut keadaan semasa. Seramai 49 orang responden atau 57.6% sangat bersetuju. Hal ini menunjukkan bahawa meningkatkan sistem pemerintahan dan saliran bagi memastikan ianya sentiasa berfungsi dengan baik melalui kerja penyelenggaraan dapat membantu mengelakkan banjir kilat di Selangor. Ini disebabkan apabila saliran air atau parit dibesarkan ataupun didalamkan, sistem pengairan akan semakin lancar dan air mudah untuk dihantar ke sungai besar yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azmin Hafiz bin Abdul Rahim akan menerangkan graf 14 dan graf 15. Graf 14 mengaplikasi kesedaran di peringkat proses pembinaan dengan menggunakan akta dan undang-undang untuk kesedaran oleh pekerja dan pengurusan binaan. Seramai 48 orang responden atau 56.5% sangat bersetuju bahawa mengaplikasi kesedaran di peringkat proses binaan dengan mengenakan akta dan undang-undang. Rata-rata responden sangat setuju bahawa mengaplikasi kesedaran di peringkat proses pembinaan dengan mengenakan akta dan undang-undang mampu untuk mengurangkan risiko banjir kilat. Pihak berkuasa perlulah lebih tegas terhadap masalah ini kerana bukan sahaja dapat mengurangkan risiko kos disebabkan banjir tetapi dapat mengelakkan banjir kilat. Pekerja dan pengurusan binaan akan lebih teliti dalam melakukan pembinaan kerana bimbang akan risiko yang dihadapi. Objektif yang keempat, membina model pembangunan holistik untuk mengatasi isu alam sekitar. Pada graf yang ke-16, seramai 47 orang responden bersamaan 55.3% sangat bersetuju dengan menerapkan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat kerana dapat membina hubungan yang sejagat. Manakala terdapat seorang responden yang menjawab sangat tidak setuju dalam menerapkan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Kesimpulannya, ramai responden sangat setuju dengan adanya penerapan nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Hal ini supaya dapat mengurangkan dan dapat mengatasi isu alam sekitar di kawasan-kawasan yang berkaitan.
Pada graf yang ke-17 telah menunjukkan seramai 39 orang responden, iaitu bersamaan 49.9 orang responden yang sangat bersetuju, manakala seramai 47.1% orang bersama 40 orang responden setuju dengan menerapkan kesedaran sivik dalam sektor industri, institusi kekeluargaan dan juga di sekolah. Walau bagaimanapun, terdapat seorang responden sangat tidak setuju. Kesimpulannya, ramai responden sangat setuju dengan adanya penerapan kesedaran sivik dalam sektor industri, institusi kekeluargaan dan juga di sekolah. Hal ini dapat menambahkan lagi kesedaran sivik dalam sektor-sektor supaya dapat menyemai nilai moral universal dalam diri. Pada graf yang ke-18 menunjukkan seramai 46 responden bersamaan 54.1 sangat bersetuju, manakala sebanyak 35.3 iaitu bersamaan dengan 30 orang responden setuju dengan menerapkan nilai kesukarelawanan dalam membantu isu banjir kilat, manakala seramai seorang responden tidak setuju dalam menerapkan nilai kesukarelawanan dalam membantu isu banjir kilat. Kesimpulan, ramai responden sangat setuju dengan adanya penerapan kesukarelawanan dalam diri supaya dapat membantu masalah isu banjir di sesetengah kawasan terlibat. Hal ini dapat mengurangkan lagi masalah dan beban sesetengah orang yang terlibat dalam mengalami masalah banjir kilat. Pada graf yang ke-19 menunjukkan seramai 49 orang responden, iaitu bersamaan 57.6% sangat setuju. Walau bagaimanapun, terdapat seorang responden yang sangat tidak setuju dengan adanya kebertanggungjawaban sosial. Kesimpulannya, ramai responden sangat setuju dengan adanya kebertanggungjawaban sosial. Hal ini kerana dapat menerapkan lagi pembangunan modal insan mengikut perspektif agama supaya dapat membina sebuah tamadun yang bermoral dan berkualiti. Masalah banjir kilat merupakan masalah yang sering terjadi di Malaysia. Ia merupakan masalah yang besar dan tidak harus dipandang enteng oleh semua pihak. Oleh itu, banyak pihak harus mengambil tindakan yang drastis untuk mengurangkan terjadinya masalah banjir kilat ini. Antara langkah yang perlu diambil untuk mencegah berlakunya banjir kilat adalah: yang pertama, menyediakan sistem perparitan yang sistematik dan tidak mudah tersumbat. Hal ini kerana kebanyakan punca terjadinya masalah banjir kilat adalah disebabkan oleh longkang yang tersumbat dan tidak dapat mengalirkan air ke dalam sungai. Ia berpunca apabila masyarakat membuang sampah ke dalam longkang dan menyebabkan air menjadi bertakung di dalam longkang dan menyebabkan air melimpah. Langkah yang kedua adalah pihak kerajaan harus menjalankan projek kedalaman sungai. Hal ini kerana kecetakan sungai menyebabkan sebahagian besar banjir kilat. Ia disebabkan oleh apabila sungai menjadi cetek, ia tidak dapat mengalirkan air yang banyak dan menyebabkan sungai tersebut menjadi tempat takungan air dan ia boleh melimpah. Langkah yang ketiga adalah aktiviti penerbangan dan pembalakan di kawasan hutan, terutamanya di kawasan pinggir sungai, perlu dikurangkan. Hal ini kerana aktiviti tersebut akan menyebabkan terjadinya hakisan tanah dan tanah yang terhakis akan jatuh ke dalam sungai. Dan untuk mengelakkan masalah ini, hutan perlu dijaga rapi dan dipelihara kerana hutan boleh dijadikan sebagai kawasan tadahan hujan. Hai sekali, semua pihak haruslah bersama-sama mengawal aktiviti manusia. Hal ini kerana banjir kilat yang berlaku terutamanya di bandar-bandar besar adalah disebabkan oleh pembuangan sampah dan sisa industri ke dalam sungai dan parit. Untuk menangani masalah ini, tahap kesedaran masyarakat perlu dipertingkatkan supaya aktiviti-aktiviti ini tidak terus dilakukan. Sekian, terima kasih.